Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bab yang pertama untuk tingkatan 3 iaitu aplikasi teknologi. Bab 1, 1.1 reka bentuk mekatronik. Okey, kita mula dengan istilah mekatronik. Apa itu istilah mekatronik? Istilah mekatronik terhasil daripada gabungan dua perkataan iaitu meka daripada perkataan mechanical dan tronic daripada perkataan elektronik. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Reka bentuk mekatronik bermaksud reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan empat disiplin ilmu. Yang pertama ialah elektrik, yang kedua ialah mechanical, yang ketiga elektronik dan yang keempat ialah kawalan dan pengatur caraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. So kat sini kalau awak tengok gambar ni ada empat gabungan disiplin ilmu yang tadi cikgu telah mention tadi. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh produk sedia ada yang menggunakan konsep ataupun reka bentuk mekatronik. Yang pertama boleh lihat kat sini mesin fotostat, yang kedua ialah lift, yang ketiga ialah palang automatik, yang keempat ialah pagar automatik, yang kelima ialah lengan robotik dan yang terakhir sekali ialah kereta kawalan jauh. Banyak contoh-contoh yang sedia ada di pasaran yang awak boleh cari dan search di Google, okey? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sejarah revolusi industri. Okey, terdapat empat peringkat revolusi industri iaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0 dan yang terkini revolusi industri 4.0 atau IR 4.0. Okey, kita pergi kepada revolusi industri 1.0. Okey, apa yang dikaitkan dengan revolusi ini? Penggunaan reka bentuk mechanical. So, awak boleh tengok kat sini penggunaan reka bentuk mechanical bagi menggantikan tenaga manusia. Untuk revolusi industri 2.0, penemuan tenaga elektrik. Tadi mechanical, dia elektrik pula. Okey, yang membolehkan penghasilan produk dalam kuantiti yang banyak dan cepat. Yang ketiga ialah revolusi industri 3.0 iaitu penggunaan meluas reka bentuk elektronik. Okey, awak tengok tadi mechanical, elektrik dan sekarang elektronik. Okey. Dan yang terkini iaitu revolusi industri 4.0 melibatkan gabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda, data raya dan pengkomputeran. So, awak kena jelas berkaitan dengan revolusi industri ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada teras. Teras yang terdapat dalam revolusi industri 4.0. Okey, ada 9 teras. Teras yang pertama ialah robot berautonomi. Teras yang kedua ialah simulasi. Teras yang ketiga persepaduan sistem. Teras keempat internet benda. Teras kelima keselamatan cyber. Teras keenam pengkomputeran awam. Dan juga teras ketujuh pembuatan bahan tambahan. Teras ke-8 realiti terimbul dan yang terakhir sekali teras yang ke-9 iaitu data raya. So awak kena faham dan ingat dan hafal 9 teras ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada elemen mekatronik. Terdapat 4 elemen ataupun disiplin ilmu untuk mekatronik iaitu yang pertama ialah elektrik, yang kedua mechanical, yang ketiga elektronik dan yang keempat kawalan dan pengaturcaraan. Untuk slide seterusnya kita akan tengok secara detail setiap elemen tersebut. Okey, kita akan pergi kepada elemen yang pertama iaitu sistem elektrik. Okey, sistem elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik. Ada dua jenis arus iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik sebagai sumber bekalan kuasa. Okey, sistem elektrik juga membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Dan seterusnya, sistem elektrik ni akan menekankan 3 aspek yang penting iaitu keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh
contoh sistem elektrik. Ini adalah contoh sistem elektrik. Panel solar, okey, menyerap cahaya matahari, masuk kepada pengawal pengecas solar, bateri dan juga seterusnya kipas siling automatik. Okey, elemen yang kedua iaitu sistem mekanikal. Apa itu sistem mekanikal? Gabungan beberapa komponen mekanikal. Okey, kita dah belajar komponen mekanikal semasa tingkatan 2. So kita akan guna semula di tingkatan 3. Okey, berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan sesuatu sumber gerakan kepada bentuk yang lain. Sistem mekanikal membolehkan produk berfungsi sama ada bergerak ataupun berputar. Okey, ini adalah contoh sistem mekanikal iaitu di dalam mesin basuh kalau di dalam player DVD, okey, iaitu takal sawat. Ini ialah komponen. Okey, takal sawat, takal tali sawat, takal rak dan pinan ialah komponen mekanikal. Okey. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sistem elektronik. Okey, untuk sistem elektronik ialah susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh komponen elektronik, ingat kita dah belajar juga semasa tingkatan 2 iaitu komponen elektronik. So, komponen elektronik ialah perintang, diod, papan litar, suis, penderia, transistor, kapasitor, litar bersepadu dan banyak lagi. Okey, ini adalah contoh komponen elektronik iaitu lampu LED, kapasitor dan juga perintang. Elemen yang keempat ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Kita pergi satu-satu. Kita pergi kepada sistem kawalan dulu. Apa itu sistem kawalan? Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atau tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Itulah sistem kawalan. So sekarang ni cikgu tunjukkan contoh sistem kawalan. Okey, mikro pengawal. Kedua, kita pergi pada sistem pengaturcaraan. Apa itu sistem pengaturcaraan? Sistem pengaturcaraan ialah proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Okey, bahasa pengaturcaraan ni menggunakan kod berbentuk teks. Terdapat juga yang menggunakan penulisan kod berbentuk teks tetapi menggunakan blok arahan yang sedia ada. Contoh bahasa pengaturan untuk arahan yang sedia ada ialah Stretch, M-Block, JavaScript Block and Arduino Block. Setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai set peraturan sintaks dan semantik. Peraturan sintaks dan semantik menetapkan cara menulis arahan untuk mikro pengawal yang mengawal operasi alat elektronik. So itu adalah elemen yang keempat iaitu sistem kawalan dan bunyi. So kat sini cikgu bagi contoh bahasa pengaturcaraan komputer lah, C++ dan juga JavaScript pula. Seterusnya kita pergi kepada subtopik yang ketiga iaitu 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, kat sini cikgu akan tunjukkan contoh iaitu produk kereta kawalan jauh. Okey, awak tengok kat sini. Okey, ini adalah komponen-komponen dalam mekatronik. Pertama kita pergi kepada dia ada 4 elemen, so kita pergi satu-satu. Yang pertama ialah sistem mekanikal. Okey, ini ialah gear mekanikal. Kemudian kita pergi kepada sistem elektronik yang ada di dalam kereta kawalan ini iaitu pemacu motor dan juga model geganti. Ketiga ialah kita pergi kepada sistem elektrik. Apa yang ada kat sistem elektrik kereta kawalan jauh ialah motor AC, bateri alkali, bateri cadmium nickel. Dan yang terakhir sekali ialah elemen yang keempat iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. So ini ialah papan litar mikro pengawal yang ada di dalam kereta kawalan jauh ataupun pemegang kereta kawalan jauh. Okey, so ini adalah 4 elemen yang kita dah belajar tadi yang ada di dalam satu produk iaitu kereta kawalan jauh.
Okey, tadi kita dah tengok sistem elemen mekatronik yang ada di kereta kawalan jauh. So, sekarang cikgu akan detailkan satu-satu, okey, beserta komponen dan juga fungsi. Okey, kita pergi kepada sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal, kita pergi kepada komponen yang ada kat sistem mekanikal tadi iaitu gear mekanikal. Apa fungsinya? Gear berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan hal laju dan menambah daya kilas atau torque motor. Okey, seterusnya kita pergi kepada elemen kedua iaitu sistem elektrik. Komponen yang terlibat ialah motor aktif, bateri alkali, bateri kadmium nikel. Apa fungsinya? Bateri berfungsi sebagai sumber tenaga elektrik. Motor aktif pula berfungsi untuk memusingkan gear. Okey, kita pergi kepada elemen yang ketiga iaitu sistem elektronik. Apa komponen elektronik yang terlibat dalam sistem ini? Pemacu motor dan juga modul geganti. Apa fungsinya komponen elektronik ini? Dia menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor ET tadi. Seterusnya ialah elemen yang keempat iaitu sistem kawalan dan pengaturcaraan. Apa komponen yang terlibat iaitu papan litar mikro pengawal. Apa fungsi papan litar mikro pengawal? Berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor AT. So ini ialah secara keseluruhan bagaimana sistem-sistem ini bekerjasama untuk produk mekatronik itu bergerak dengan baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua cikgu ambil iaitu pagar automatik. Okey, awak boleh lihat kat sini, inilah contoh pagar automatik yang selalu awak kat rumah kalau ada. Okey, bagaimana dia berfungsi? Sama juga menggabungkan 4 elemen mekatronik iaitu yang pertama sistem elektrik, yang kedua sistem mekanikal, yang ketiga ialah sistem elektronik dan yang keempat ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, sistem ini mari kita tengok komponen yang terlibat. Untuk sistem elektrik, komponen yang terlibat ialah motor AC, bateri dan juga pengubah. Okey. Manakala sistem mekanikal, komponen yang terlibat ialah gear, rak dan pinai. Manakala sistem elektronik ialah pemacu motor dan yang terakhir sekali ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Komponen yang terlibat ialah papan litar mikro pengawal. So ini adalah contoh pagar automatik. Bagaimana dia berfungsi? Gabungan keempat-empat disiplin ilmu atau disiplin elemen mekatronik tersebut. Okey, kita tengok secara detail seperti tadi. Okey. Untuk sistem mekanikal, komponen yang digunakan ialah gear, rak dan pinai. Gear berfungsi untuk menghantar kuasa pada bahagian penjuru untuk menggerakkan pintu pagar. Kita pergi kepada elemen yang kedua iaitu sistem elektronik. Komponen yang terlibat ialah komponen motor AC dan sel basah. Apa fungsi bateri? Sebagai tenaga elektrik. Apa fungsi motor AC? Memusingkan gear, rak dan pinai. Untuk sistem elektronik, komponen yang digunakan ialah pemacu motor. Pemacu motor ialah disatukan di dalam litar pemacu motor untuk menerima voltan kecil dan menukarkan kepada voltan besar untuk menggerakkan motor AT. Kita pergi yang terakhir ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Komponen yang terlibat ialah papan litar mikro pengawal. Berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putar motor AT. So ini adalah gabungan 4 elemen dan produk pintu pagar automatik. Okey, dengan itu selesailah sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu subtopik 1.1. Di bawah dia ialah 1.11 iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Kedua ialah 1.12 menyatakan elemen reka bentuk mekatronik. Yang ketiga ialah 1.1.3 iaitu elemen mekatronik atau produk mekatronik yang ada di pasaran atau sedia ada lah. Iaitu tadi cikgu bagi contoh kereta kawalan jauh dan juga pintu pagar automatik. Nanti kita akan jumpa pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Bye.